Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran 18, bertajuk Khulafa Ar-Rashidin, iaitu dalam bidang sirah dan tamadun Islam. Kita lihat dulu sejarah pemerintahan kerajaan Islam. Bermula pada zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman Khulafa Ar-Rashidin, selepas itu zaman kerajaan Umayyah, selepas itu lagi zaman kerajaan Abbasiyah dan kemudian zaman kerajaan Utsmaniyah. Era pemerintahan kerajaan Islam bermula pada zaman Rasulullah, iaitu bermula pada 1 Hijrah hingga 11 Hijrah, bersamaan 622 Masihi hingga 632 Masihi. Pusat pemerintahan adalah di Madinah, di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Kemudian selepas wafatan Rasulullah, bermulalah zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu bermula pada 11 Hijrah hingga 40 Hijrah, bersamaan 630 Masihi hingga 661 Masihi. Pusat pemerintahan adalah di Madinah juga, di bawah pimpinan Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Osman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib. Selepas itu adalah zaman kerajaan Umayyah, bermula pada 41 Hijrah hingga 132 Hijrah, bersamaan 661 Masihi hingga 750 Masihi. Pusat pemerintahan adalah di Damsyik. Antara khalifah yang terkenal pada zaman kerajaan Umayyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian seterusnya zaman kerajaan Abbasiyah, iaitu bermula pada 132 Hijrah hingga 656 Hijrah, bersamaan 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Pusat pemerintahan adalah di Baghdad. Antara khalifah yang terkenal pada zaman kerajaan Abbasiyah ialah Abu Al-Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rashid dan Abu Ja'far Al-Ma'mun. Antara tahun 656 Hijrah hingga 698 Hijrah, selepas kejatuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad, kerajaan Abbasiyah diteruskan di Mesir. Seterusnya zaman kerajaan Utsmaniyah, iaitu bermula pada 698 Hijrah hingga 1341 Hijrah, bersamaan 1299 Masihi hingga 1924 Masihi. Pusat pemerintahan adalah di Istanbul dan antara sultan yang terkenal ialah Osman Ertugrul, Urkhan, Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Kerajaan Islam berjaya menguasai dunia selama 1400 tahun lamanya. Untuk lebih jelas lagi pusat pemerintahan kerajaan Islam, cuba kita lihat peta ini. Yang pertama, Madinah, iaitu pusat pemerintahan pada zaman Rasulullah dan zaman Khulafa Ar-Rashidin. Seterusnya, pada zaman kerajaan Umayyah di Damsyik. Kemudian seterusnya, zaman kerajaan Abbasiyah di Baghdad dan seterusnya zaman kerajaan Utsmaniyah di Istanbul. Jadi dalam tajuk ini kita akan mempelajari sirah kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. 4 orang khalifah yang digelar Khulafa Ar-Rashidin ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Kita lihat dulu khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ciri-ciri kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Antara ciri kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq ialah tegas, berpandangan jauh, setia dengan arahan Rasulullah dan mengamalkan syura. Sifat tegas Abu Bakar ini dapat dilihat
ketika tegas memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Ciri kepimpinan lain bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah berpandangan jauh. Contohnya mengarahkan Zaid bin Sabit untuk mengetuai usaha pengumpulan tulisan ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Seterusnya, ciri kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah setia dengan arahan Rasulullah. Beliau meneruskan tindakan Rasulullah SAW untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam kepada Kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah. Seterusnya, ciri kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah mengamalkan syura. Beliau mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Antara pencapaian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq semasa pemerintahan beliau adalah dalam bidang agama, politik dan juga pendidikan. Dalam bidang agama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Sementara dalam bidang politik, Khalifah Abu Bakar berjaya membuka wilayah baharu Islam di sebahagian wilayah Iraq dan Syam. Kemudian dalam bidang pendidikan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq, tampuk pimpinan pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kita lihat ciri-ciri kepimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Antara ciri kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab ialah beliau adalah seorang yang tegas, berpandangan terbuka, seorang yang adil dan cekap. Ketegasan Khalifah Umar bin Al-Khattab dapat dilihat ketika beliau menggantikan kepimpinan Khalid Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah semasa Perang Yamamah. Seterusnya, kepimpinan Umar Al-Khattab ialah berfikiran terbuka. Beliau bersedia ditegur Rasulullah SAW dan menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan perang kerana menghormati keputusan mesyuarat. Seterusnya, ciri kepimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab ialah bersifat adil. Beliau memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya, termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Seterusnya, beliau adalah seorang yang cekap. Beliau menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baharu serta mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian. Banyak sekali pencapaian Saidina Umar Al-Khattab ketika menjadi khalifah, iaitu dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial, ketenteraan dan juga pendidikan. Pencapaian Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam bidang agama iaitu menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar di wilayah Mesir, Parsi dan juga Rom. Seterusnya dalam bidang politik, Khalifah Umar bin Al-Khattab menubuhkan Majlis Syura, Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Perbendaharaan Negara. Dalam bidang ekonomi pula, Khalifah Umar bin Al-Khattab telah memperkenalkan pelbagai cukai baharu seperti cukai jizyah dan kharaj, memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan Amirul Mukminin di Mesir
dan empangan Abu Musa di Basrah, dan juga mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baharu untuk memperbanyakkan hasil pertanian. Seterusnya dalam bidang sosial, Khalifah Umar bin Al-Khattab telah mengasaskan takwim Islam sebagai asas permulaan pengiraan tahun hijrah, memperkenal undang-undang pentadbiran tanah untuk menghormati hak sosial dan menjaga kebajikan rakyat, dan juga membina kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan pertanian. Dalam bidang ketenteraan pula, Khalifah Umar bin Al-Khattab meneruskan pembebasan negeri di wilayah Iraq dan juga membuka Baitul Muqaddis, Palestin dan Mesir. Akhir sekali, pencapaian Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam bidang pendidikan ialah menubuhkan sekolah iaitu Al-Kuttab yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Selepas kewafatan Khalifah Umar bin Al-Khattab, tampuk kepimpinan pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Osman bin Affan. Kita lihat ciri-ciri kepimpinan Khalifah Osman bin Affan. Khalifah Osman bin Affan adalah seorang yang berpandangan jauh, seorang yang berfikiran terbuka, prihatin dan juga seorang yang inovatif. Antara ciri kepimpinan Khalifah Osman bin Affan ialah beliau adalah seorang yang berpandangan jauh. Beliau menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit menggunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mashaf Osmani. Beliau juga adalah seorang yang berfikiran terbuka. Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Beliau juga membenarkan sahabat keluar dari kota Madinah. Sifat prihatin Khalifah Osman bin Affan dapat dilihat ketika beliau menyumbangkan harta dan kekayaannya untuk pertahanan negara. Beliau juga membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Seterusnya, sifat inovatif Khalifah Osman bin Affan dapat dilihat ketika menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan Mesir. Pencapaian Khalifah Osman bin Affan dapat dilihat dalam aspek politik, ketenteraan dan juga pendidikan. Dalam bidang politik, Khalifah Osman bin Affan berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara serta menawan Pulau Cyprus. Seterusnya, pencapaian Khalifah Osman bin Affan dalam bidang ketenteraan ialah beliau menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan perluasan kuasa. Dalam bidang pendidikan pula, Khalifah Osman bin Affan telah menyelaraskan bacaan, qiraah dan penulisan Mashaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan nama Mashaf Osmani. Khulafa Ar-Rashidin yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Talib. Selepas kewafatan Khalifah Osman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Talib menjawat jawatan sebagai khalifah. Kita lihat ciri-ciri kepimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib. Antara ciri kepimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib ialah beliau seorang yang tegas, berpandangan jauh, seorang yang berilmu dan juga seorang yang berani. Ketegasan Khalifah Ali bin Abu Talib dapat dilihat apabila beliau memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Osman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al-Ash'ari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak. Seterusnya, sifat beliau adalah berpandangan jauh.
Beliau menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Osman kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Khalifah Ali adalah seorang yang berilmu. Beliau memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Khalifah Ali juga seorang yang berani. Beliau menyertai hampir ke semua peperangan seperti Perang Badar dan Perang Khaybar serta berada di barisan hadapan. Beliau juga sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Pencapaian Khalifah Ali bin Abi Talib dapat dilihat dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Khalifah Ali telah meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi. Justru, iktibar yang dapat kita ambil daripada pelajaran hari ini berkenaan dengan kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin yang terdiri daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Omar bin Al-Khattab, Khalifah Osman bin Al-Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib ialah ini antara iktibarnya iaitu kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan. Selepas mempelajari tajuk ini, cuba pelajar nyatakan 2 ciri kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, jelaskan 2 pencapaian pemerintahan Khalifah Omar bin Al-Khattab. Ketiga, terangkan 2 pencapaian pemerintahan Khalifah Osman bin Affan. Dan yang keempat, huraikan 2 iktibar yang boleh diambil daripada kepimpinan Khulafa' Ar-Rashidin. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.